Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Adriana Media Ruslan. Nombor kad matrik saya 18DUP17F2032. Hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri sesi Jun 2020. Saya menjalani latihan industri selama 20 minggu bermula 13 Julai 2020 sehingga 27 November 2020. Organisasi semasa saya menjalani latihan industri ialah di bahagian Korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan Majlis Perbandaran Taipei. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit latar belakang organisasi saya menjalani latihan industri iaitu Majlis Perbandaran Taipei. Majlis Perbandaran Taiping atau MPT ditubuhkan pada 1 September 1979 hasil dari termaktubnya Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan pada tahun 1976. Kini MPT dengan keluasan 186.46 km persegi adalah gabungan dari 8 lembaga pengurusan kerajaan tempatan. Kawasan ini merangkumi kawasan bandar serta kawasan pinggir bandar. Pada dasarnya, bidang tugas Majlis Perbandaran Taiping adalah melibatkan perancangan dalam mencorakkan pembangunan masa depan kawasan majlis dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan asas semasa penduduk di kawasan majlis. Bagi mencapai hasrat ini, MPT telah menetapkan misinya iaitu menjadikan kawasan Majlis Perbandaran Taiping sebagai kawasan permai, bersih, indah, teratur dan dinamik. Seterusnya, saya akan menceritakan latar belakang bahagian Korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan. Bahagian Korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan dahulunya dikenali sebagai bahagian hal ehwal komuniti dan sosial diwujudkan pada Ogos 2010 selaras dengan perkembangan semasa Majlis Perbandaran Taiping yang sedang bergerak menuju ke arah transformasi sistem pengurusan dalam semua aspek tanggungjawab, khususnya hal-hal yang melibatkan kemasyarakatan. Bahagian ini terletak di bawah Jabatan Khidmat Pengurusan dan melibatkan gabungan bahagian korporat, bahagian kemudahan awam, kemiskinan dan rekreasi. Seterusnya, saya akan menceritakan ringkasan aktiviti saya semasa menjalani latihan industri di bahagian Korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan Majlis Perbandaran Taipei. Saya telah diberi tugasan oleh Ketua Bahagian untuk mendesain poster bagi pertandingan menulis esei anjuran MPT serta poster untuk kempen larangan penggunaan polistirena dan plastik sekali guna. Saya perlu mendesain poster tersebut dan poster tersebut akan dihantar ke kilang pencetak untuk dicetak dan diedarkan di setiap pejabat di MPT serta di setiap sekolah di Taiping. Okey, untuk poster pertandingan, saya perlu mendesain poster tersebut dan poster tersebut akan dimuat naik di media sosial seperti Facebook dan Instagram MPT untuk tujuan mengeluarkan pertandingan tersebut. Saya juga telah mendesain banting dan banner untuk pertandingan anjuran MPT. Banting tersebut saya desain untuk acara perasmian yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertua MPT. Manakala banner tersebut saya desain dan hantar desain tersebut ke kilang pencetak untuk dicetak dan dipasang di sekitar Taiping dan Kemudian. Saya turut diberi kepercayaan untuk mendesain 2 billboard untuk kempen hentikan penggunaan polistirena dan plastik sekali guna. Kedua-dua desain saya telah pun dihantar ke kilang untuk dicetak dan diedit sebelum dipasang di papan billboard. Saya juga diberi peluang untuk duduk di bahagian kaunter aduan dan mengendalikan aduan orang awam sama ada bersemuka maupun di dalam talian. Saya juga turut diberi tugasan untuk membuat sijil dan surat. Saya diberi tugasan untuk membuat surat pelantikan juri pertandingan menulis esei serta surat perhargaan untuk juri pertandingan menulis esei dan pertandingan-pertandingan yang lain. Saya diberi kepercayaan untuk mengendalikan 2 pertandingan anjuran MPT iaitu pertandingan menulis esei serta pertandingan reka bentuk poster digital. Saya turut membuat sijil perhargaan dan sijil penyertaan untuk pertandingan-pertandingan yang dianjurkan MPT, antaranya pertandingan menulis esei,
pertandingan reka bentuk poster digital dan pertandingan menghasilkan video pendek. Saya juga diberi tugasan untuk mengumpul artikel dari FB Majlis Pembenaran Taiping untuk dimasukkan di dalam buletin FPT tahun 2020. Saya mengumpul artikel tersebut bermula pada bulan Ogos sehingga November 2020. Seterusnya, sepanjang saya menjalani latihan industri, saya banyak mengikuti staf menjalankan bancing kemiskinan di sekitar Taiping, Kamuntin, Cakak Jering dan Batu Kurau. Bancing tersebut di bawah program e-Kasih di mana kami akan membanci penduduk miskin dan miskin tega yang telah memohon dalam program tersebut untuk diberikan bantuan dari segi kewangan dan serta baik pulih kediaman. Selain itu, saya juga turut mengikuti staf menghadiri mesyuarat seperti mesyuarat pelaksanaan program Bazar Cross Street, mesyuarat mengenai pelaksanaan kempen larangan penggunaan polisterina dan plastik sekali guna, serta mesyuarat mengenai melestarikan Jalan Beret. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai SWOT analisis. Untuk strength ataupun kekuatan, saya dapat mengasai pengalaman pekerjaan yang sebenar. Saya juga dapat mempelajari benda baru semasa saya menjalani latihan industri. Saya juga dapat meningkatkan kemahiran dalam sesuatu tugasan yang diberikan. Saya juga dapat meningkatkan keyakinan dalam berkomunikasi dan banyak bertanya kepada staf sekiranya saya tidak faham dengan sesuatu tugasan yang diberikan. Untuk weakness atau kelemahan, saya sering hilang perhatian dalam sesuatu tugasan kerana saya tidak memahami konsep yang diberikan, tetapi saya akan cuba mencari jalan penyelesaian dengan berkomunikasi atau berbincang dengan staf mengenai tugasan yang saya dapat. Untuk opportunity atau peluang, saya diberi peluang dan kepercayaan untuk menghasilkan desain poster, billboard, banner dan banting dengan menggunakan idea dan kreativiti saya sendiri. Kesemua desain saya tersebut telah mendapat pujian dari ketua bahagian, dan desain saya seperti billboard saya dimaklumkan desain saya yang billboard akan siap dan akan dipasang di papan billboard pada bulan Disember nanti. Seterusnya, untuk threat ataupun ancaman, terdapat persaingan kerana ramai pelajar praktikal yang menjalani latihan industri di bahagian tersebut. Hal ini menyebabkan peluang untuk saya mencari pekerjaan agak tipis disebab berlakunya perbandingan pengalaman. Seterusnya ialah cadangan. Cadangan saya kepada organisasi tersebut ialah mereka perlulah menyediakan perancangan tugasan yang lebih teratur kepada pelajar untuk mengelakkan kecelaruan. Manakala cadangan untuk pelajar yang praktikal ni ialah untuk memberi pengalaman semasa menjalani latihan industri sebelum ke alam pekerjaan yang sebenar. Ia juga turut memberi pendedahan kepada pelajar tentang cara membuat desain yang lebih cantik dan dapat memperbaiki segala desain yang kurang elok. Sebenarnya pelajar dapat pengetahuan yang lebih luas tentang latihan industri dan dapat menanamkan sifat sentiasa positif di dalam diri. Akhir sekali ialah kesimpulan. Latihan industri ini merupakan salah satu syarat untuk dianugerahkan diploma politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Program latihan industri ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing, malah pelajar didedahkan dengan teknik penyediaan dan penulisan laporan. Melalui pengalaman ini, diharapkan dapat meningkatkan potensi diri untuk menonjolkan dalam pasaran kerja dalam bidang berkaitan setelah tamat pengajian. Selain itu, saya juga berpeluang mempraktikkan dan mengaplikasikan sebahagian perkara yang dipelajari sama ada teori ataupun praktikal sewaktu pengajian di politeknik sebelum ini. Namun demikian, di tempat kerja sebenar, kepatasan, kecekapan, kemahiran dan kebolehan melaksanakan sesuatu kerja dengan efisien adalah aspek yang dilihat dalam diri seseorang pekerja itu.
kualiti kerja pula dinilai pada keberkesanannya, iaitu adakah ia memenuhi apa yang dimahukan oleh pihak majikan. So sepanjang tempoh 20 minggu saya bekerja bersama-sama dengan kaki tangan bahagian korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan Majlis Pemalaran Taipei, setelah ditugaskan untuk mengendalikan pelbagai tugas dan kerja yang berkaitan dengan desain, aduan orang ramai serta bancahan kemiskinan. Sebagai sebahagian daripada bahagian korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan, saya dikehendaki memahami dan memenuhi kemahuan desain dan tugas-tugas yang ditetapkan. Akhir kata, saya ingin lahirkan rasa bersyukur dan ucapan ribuan terima kasih kerana dapat menamatkan latihan industri di bahagian korporat Perhubungan Awam dan Pelancongan Majlis Pemalaran Taipei dengan jayanya dan sekaligus menjaga nama baik pihak politeknik. Maka adalah menjadi harapan saya pihak politeknik dapat meneruskan program latihan industri ini agar dapat membantu negara melahirkan lebih ramai tenaga pekerja separa profesional dan profesional yang berkemahiran dalam pelbagai bidang kerjaya. Setakat itu sahaja perbincangan saya. Sekian, terima kasih.